Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa sihat. Siapakah orang pertama yang muncul ya? Hari ini saudara Hafiz Wan Basirun, apa khabar saudara? Kalau saudara saya tak dengar, bagi tahu sebab saya gunakan satu lagi alat baru yang dibeli oleh admin saya, saudara McCall Winston, saudara Mezi Aziz, apa khabar? Semoga dilindungi Allah. Terima kasih saudara Osman Hamzah, saudara Syahrul Hussein ya. Itu juga dengan saudara Ari. Sekejap saudara ni tiba-tiba saja dah hello kita buat begini. Ini Instagram. Hai saudara Ibrahim Cik Muda, Rubidin, apa khabar Bi? Doa saya agar anda sihat walafiat, bahagia bersama pasangannya. Kak Minah, apa khabar? Orang Terengganu. Apakah banjir dah susut belum di Terengganu? Saudara Yusof Awang, saudara Arifin Ismail, saudara Medi Selayang. Begitu juga dengan saudara Muhammad Faizal Jamil. Acik Warisan, apa khabar saudara? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Begitu juga Ibrahim Cik Muda, Asri Yusof, bundle leather bags. Banyak tu. Dia bundle leather bag. Intan Zalindan, apa khabar Intan? Semoga sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Hidup bersama keluarga. Cik Nizam, nenek Melania. Ada nenek Melania saudara. Saudara Syami Abdul Ghani, apa khabar saudara? Acik Warisan Ibnu Yusuf. Begitu juga dengan Nurleha Rahmat, apa khabar puan? Doa saya agar anda sentiasa sihat dalam peliharaan dan perlindungan Allah SWT. Ya, Jupri bin Sabran. Saudara Jupri ni mana? Sabah kot ya. Saudara Li Abdullah, saudara Pak Damai Shele Sahum. Pak Uda di mana? Selamat malam Damai Shele. Saudara Fakri Sani, kita warga Cita Damai. Benar ya, Puan Yang Maya, Hasnah Jafar, Sulaiman Hasan, terima kasih. Dan ada di Johor Bahru sekarang ni, saudara Hanizan. Baik saudara, kepada teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni usai pencerahan ini. Untuk pengetahuan saudara, saya hari ini berada di KSL Hotel di Johor Bahru. Sebuah hotel yang agak menarik, tempatnya bagus, hotelnya besar. Cuma saya tak besar-besar. Tapi kalau suara saya ni tak begitu jelas, tak begitu bertenaga, saya mohon maaf saudara. Maklum sajalah sekarang ni ada sedikit keletihan dalam usia begini. Sebab siang tadi saya bergerak ke kawasan pilihan raya di mana agaknya tadi? Di kawasan baik, cerahan kiriman daripada saudara hari ini saudara, hari Jumaat iaitu 4 Mac dan tinggal lagi 32 hari kita akan menggamit ataupun hadirnya Fajar awal Ramadan Al-Mubarak yang kita nanti-nantikan, bulan yang cukup mulia. Bagi saya inilah bulan 1000 bulan yang begitu berarti pada kita. Itu kita akan mengadakan ibadah puasa saudara dan mengharapkan hadirnya malam Lailatul Qadar saudara. Dan juga saudara, hari ini sudah masuk yang ke-714 saudara. Ni suara putus-putus. Macam mana ni suara putus? Winston, suara sangkut-sangkut. Ini saya kata tadi, suara tidak berapa jelas. Kalau suara tidak berjelas tak apa, saya tukar balik saudara. Jangan risau saudara, kalau suara tak jelas saya tukar, saya ambil balik yang ini. Retinya tak boleh pakai saudara. Ini cap ayam. Kita masuk yang ini pula kena cabut. Saya cabut. Masuk ke ini. Tuhan, admin saya ni tekan. Admin saya ni kadang-kadang bagi saya barang produk yang cap ayam saudara. Jadi apakah saudara mendengar suara saya sekarang ni? Okey tak ada? Ada bunyi tak best tu? Betul. Artinya itu bunyi tak best.
suara sangkut-sangkut, suara putus-putus. Macam mana saya? Suara hilang. Saya tak hilang. Sekarang macam mana? Sangkut-sangkut lagi. Saya tanya lagi. Saya sila respon sama ada suara tak okey. Salam dari Dima Mas Kelum Kedah. Saudara, bagaimana suara saya ni? Saya nak tahu. Kalau nak saya cabut lagi ni. Okey dah, suara okey. Ni produk yang saya ini admin saya bagi ni tak boleh pakai ni, produk cak ayam. Bukan saja orang politik cak ayam, rupanya produk kita pun cak ayam. Bukan menteri saja, menteri cak ayam. Saudara, okey. Saya harus meneruskan pencerahan bahawa hari ini adalah hari yang ke-714. Warga kita dicengah oleh virus corona. Dan semalam cukup mengerikan saya kerana peningkatannya begitu ketara, saudara. Daripada 27,500 dia meningkat kepada 32,467 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Ini menjadikan jumlah keseluruhan sudah 3,528,505. Tengok ini baru okey. Kalau ada gangguan saudara lari pergi Instagram. Ini memang biasa malam-malam begini mereka sedang mengganggu urusan kita. Saya dah katakan ini adalah pencerahan, bukan saya nak mengata orang, saudara. Sebab cuma tadi sebut pokok ada menteri yang cak ayam, jadi itu yang terus hilang lemaknya. Terpulang. Baik, saudara. Dengan 32,467 jangkitan semalam menjadikan 3,528,557 warga kita yang telah pun yang terkumpul jangkiti oleh virus corona, dan kematian semalam diberitakan adalah sejumlah 86 orang. 86 kematian saya agak serius. Sebab itu saya mengharapkan kita jagalah kesihatan kita, jaga kebersihan diri. Kalau tiada keperluan tak payahlah nak keluar rumah, saudara. Dapatan saya untuk negeri-negeri di Perlis ada jangkitan 273, di Kedah aduhai cik awat lagu tu cik. Awat lah macam tu. 3,242 cik. Tinggi ni, tak pernah saya buat laporan sebegini tinggi di Kedah. Ada 3,242 jangkitan. Di Pulau Pinang 2,488. Memang tak ceroy. Begitu juga di Perak. Yop, macam mana lah Yop Labor ni? Teman nak tunggu Yop Labor bila dia menjerit. Daraban tebel lah kita ni Yop. Dah 1,713 jangkitan. Dan Selangor apatah lagi. Amat menyedihkan saya dan amat mengerikan. Tiba-tiba daripada 6,494 kemarin, semalam dia melonjak kepada 8,053, saudara. Paling tinggi. Jadi warga Selangor berhati-hati ya. Nampak gayanya jumlah terkumpul pun dah 970,148 orang. Dekat sejuta dah. Kerana 30 orang lagi dia sejuta. Di wilayah Persekutuan ada 2,881. Di Putrajaya 135. Negeri Sembilan. Ini kau macam mana ni? Jang. Macam mana ni? Naik tinggi ni bono ni. Daripada 1,327 melonjak 2,045 orang. Tinggi Jang. Jaga kebersihan tu. Seram dan tengok tu. Di Melaka 821 macam mana ni? Di Johor nampak gaya nampak sedikit peningkatan daripada 1,949 kepada 1,979. Ni Johor ni nak ada kepala raya tak lama lagi. Tinggi ni. Di Pahang juga 1,912. Macam mana orang Pahang? Kemudian di Terengganu 993. Di Kelantan nampak gayanya masih lagi berlegar pada angka 1,739. Sebab kemarin 1,758. Kurangnya pun lebih kurang dalam 19 orang je kurang. Di Sabah terus mencanak kepada angka 2,717. Di Labuan 270. Dan di Sarawak 1,206. Ini yang saya katakan tadi, bahawa di Sarawak sudah ada peningkatan yang agak tinggi. Dan artinya untuk 3 hari ini jumlah jangkitan keseluruhan bulan ini adalah 85,821. Jagalah kebersihan kita, saudara. Baik, saudara, sebagaimana saya katakan, e-commerce tiada, tapi kita masuk segmen naluri kehidupan ya. Saudara Muhammad Ajid, saudara Qaudin Osman, Zaiani. Saya agak keletihan, saudara. Naluri kehidupan, saudara. Biar saya minum dulu. Dari hadis At-Tabrani. Ini hadis ini riwayat At-Tabrani.
Baginda Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, didiklah anak-anak kamu atas 3 sifat, iaitu cintakan Nabi mereka, cintakan keluarga Nabi, dan sentiasa membaca Al-Quran. Ini hadis ini, kalau kita sekadar mengasihi Rasulullah dengan sekadar berselawat memuji baginda saja, sedangkan diri kita tidak pernah mencontohi segala tindakan dan akhlak baginda. Tapi, jadi saudara, kita juga harus perlu cintakan daripada kejahatan dan kesesatan. Ni diorang ganggu saya, pupap saudara, macam-macam kena ganggu ni. Tapi tak apa, ini semua tidak akan membuatkan saya rasa khawatir ataupun saya terganggu, saudara. Baik, kita masuk segmen Mutiara Kata yang kiriman saudara Hibir Hasan. Katanya diberkati orang yang telah menemui perjalanannya. Ia tidak perlu meminta keberkatan lain kerana ia telah memiliki pekerjaan, iaitu sesuatu dalam tujuan hidupnya. Maka ia telah menemui pekerjaan itu dan akan terus mengikuti alur pekerjaan yang dimiliki. Ingat saudara, kalau dah ada kerja tu, setialah pada kerja dan tugas masing-masing saudara. Baik. Seperti biasa saudara, memang tak seronok nak diungkapkan, tapi perlu saya ungkapkan, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Harapan saya agar pengeluaran ini segeralah tuntas, kerana kabarnya ada titah yang meminta supaya pengeluaran ini dilaksanakan secepat mungkin. Kabarnya, saya belum dapat memberi pengesahan, tapi saya tengok dalam live saya, dalam Facebook yang masuk dalam wall saya, ada titah. InsyaAllah kalau benar terjadi, besok saya akan ulas perkara itu. Bagaimanapun kita mengharapkan agar pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had. Kerana kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis saudara. Tajuk malam ini adalah menggarap impian. Sebelum saya memberi pencerahan apa yang saya maksudkan dengan menggarap impian, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, Pak Dolah beli kereta, keretanya cantik, nampak berseri. Sudahlah kata mengata, murnikan politik, muhasabah diri. Jadi artinya Pak Nazil minta supaya orang politiknya sudahlah kata mengata, caci mencaci, murnikanlah politik ini dan bermuhasabah dirilah. Itu permintaan daripada saudara Pak Nazil kita dari Perlis. Katanya lagi, kelapa jatuh menimpa padi, rebah padinya seperdu dua. Berpolitik menyentuh sisi pribadi, memperlihat rendahnya budi kedua. Jadi kalau seorang pemimpin itu bermain politik dengan menyentuh soal pribadi, maka di situlah kita melihat rendahnya budi seorang pemimpin itu saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu berarti pada kita bersama. Saya juga tidak terkecuali menyantuni pantun sahabat kita saudara Malik. Walaupun dalam kesibukan beliau menangani agro-nya di Juasih dan mengiringi pegawai pertanian yang datang ke tempat beliau menderaskan macam mana masa depan sektor pertanian, ya saudara. Beliau sempat mengirim pantun, tapi saya nampak pantun ini menzahirkan kekecewaan beliau terhadap pemimpin di kawasan Perak Tengah. Kata saudara Malik, kalau memasak buah pala, jangan sampai baunya hangit. Sudah berkuasa kaya pula, janganlah pula menongkat langit. Jadi ini kadang-kadang perangai diorang ni, bila dah berkuasa, jadi kaya-kaya, nak menongkat langit pula. Katanya lagi, banyak orang menanam keledek, ambilkan kami seikat dua. Kalau benar mau membodik, janganlah sampai menggigit ketua. Ini sikap je kita dengar ada pemimpin yang bercakap nak membodik. Nak bodik sesiapa buatlah. Tapi jangan sampai anda menggigit ketua sendiri. Ketua itu perlu dihormati saudara. Saya juga sempat menerima 3 rangkap pantun daripada sahabat kita saudara Zani Hashim. Lama dia tak menghantar pantun. Hari ini dia hantar terus 3 sekali, saya terpaksa bacalah saudara ya. Tak maaf saudara, minta keizinan. Kata saudara Zani Hashim, pejuang India mudik ke hulu bawa bersama harta berjuta. Di kanan fitnah, di kiri menipu, di dalam liang menanggung seksa. Katanya lagi, apa guna jadi pejuang, harapkan bapa untuk berdiri. Apalah nasib si burung kuang, ekor berlumpur, najis sendiri. Jadi ini keadaannya sahabat kita ni, beliau Saudara Zaini menzahirkan rasa kurang senangnya terhadap kepimpinan yang ada hari ini. Kemudian katanya lagi, Abah Dul Paguh mengintai India. Abah Dul Paguh mengintai India.
ditangkap suaminya termengah-mengah. Dibawa ke balai, polis bertanya. Abah Dor Paguh jawab, porah, porah, porah. Fahamlah saudara apa yang dimaksudkan oleh Saudara Zaini ini. Saya tak boleh nak mengulas lebih lanjut daripada itu saudara. Terima kasih Saudara Zaini, terima kasih Saudara Pak Nazil, terima kasih juga kepada saudara ini Nordin Malik. Baik saudara, kita masuk segmen Gedung Ilmu. Dalam segmen Gedung Ilmu ini, apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku pemimpin dalam ungkapan Melayu, ini wajar kita renungkan kerana di mana bangsa Melayu terdahulu amat mengharapkan hadirnya pemimpin yang bukan kaki hasut. Kerana kalau hadirnya pemimpin kaki hasut, menjadi pemimpin kerjanya suka menghasut, fikirannya kotor, hati berlumut, kelakuannya buruk, sangat tak patut. Negeri yang aman menjadi kalut, rakyat yang damai menjadi kusut, dijadikan tua, orang mencarut, dijadikan pemimpin sangatlah tak patut. Dijadikan induk, jadikan ibu, orang merungut, memimpin umat sangat tak patut. Jadi saudara, berhati-hatilah kita untuk menyantuni pemimpin, kena hayati mereka sebetul-betulnya. Saudara, kita sambung lagi malam besok dalam segmen Gedung Ilmu. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku yang begitu berarti yang boleh kita kongsi bersama saudara. Baik. Sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya perlu memberi peringatan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun sebarang channel, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang yang anda lakukan kerana saya tidak ada kemampuan untuk memantau atas setiap suntingan anda. Begitu juga jika anda menghantar kiriman komen-komen, anda harus bertanggungjawab kerana saya pun tak mampu untuk melihat ataupun memantau komen-komen. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Lain tak ada adalah dengan usaha saya supaya kita berinformasi. Matlamatnya supaya warga kita sentiasa berinformasi. Dalam waktu yang sama, saudara Zulkifli makin meriah. Begitulah keadaannya. Saya je yang keletihan. Saya amat mengharapkan bahawa kita memegang prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau itu pegangan kita, insya-Allah tak ada masalah dalam hidup kita. Dan kalau saudara ingin memberi pandangan ataupun suntin atau coretan, gunakanlah bahasa yang baik kerana kita adalah warga cinta damai. Kita mesti agree, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ruangan ini ruangan politik, matlamatnya untuk sekadar memberi pencerahan agar warga kita berinformasi. Okey saudara, itu kita punya pegangan dalam live kita ini. Baik saudara, saya melihat bahawa adanya kumpulan wang simpanan pekerja menyatakan bahawa pengeluaran tambahan air citra yang akan menjejaskan pencarum. Jadi dalam keadaan begini, saya harap Menteri tolong fahamlah. Tolong faham tentang kehidupan rakyat. Kalau Menteri Kewangan ni nak bercakap, nak membela bank apa semua, eloklah jaga bank. Tapi ini masalah santuni kehidupan rakyat. Kena ingat, menteri-menteri gaji besar. Rakyat tengah terkepung dan terhimpit dalam kehidupan yang sukar. Tambah-tambah lagi bila saya melihat bahawa kabarnya selepas air sinar kini mau pula diperkenalkan air ceria. Bagi saya tak ceria dah. Rakyat dah tak ceria. Penyimpan-penyimpan dan kumpulan wang simpanan pekerja tidak lagi merasakan keceriaan. Apabila wang yang mereka harapkan boleh dikeluarkan tidak dapat direalisasikan. Jadi menurut Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, Saudara Amir Hamzah, dia kata apa yang utama sebagai pengurus dana pasaran adalah untuk memenuhi mandat untuk membina semula simpanan hari tua. Itu kita semua faham. Saya dah cakap berkali-kali, anda kena fahamlah. Yang kita maksudkan mereka yang kelayakan. Bukannya semua orang kena keluar duit itu, tidak. Mereka yang ada simpanan dan kumpulan wang simpanan pekerja yang di atas 50,000. Kalau di bawah 50,000 tu berilah sekadar 10% ke atau berapa yang seadanya. Bukan sampai nak memiskinkan mereka sampai dikeluarkan sepenuh, tidak. Kalau simpanan mereka kurang daripada 20,000, tak payahlah bagi 2,000 lah saja. Jadi apa masalahnya? Tetapi yang kita santuni, yang kita lihat mereka yang mempunyai simpanan lebih daripada 100,000. Kalau dikeluarkan 10,000 secara tuntas,
baru 10%. Di mana katakan yang mereka ni akan jadi miskin papa kedana? Bercakap biar logik. Rakyat tengah menderita. Anda yang berada di anjung kuasa, anda yang berada di anjung kuasa ini Kepulauan Semalam Pekerja, memang anda tak terasa. Saya dapat merasakan sebab ini juga melibatkan keluarga saya. Ada yang simpanan lebih 100,000, terkial-kial. Wong to wake. Jadi katanya bukan I ceria, dah jadi I hampa. I hampa, I marah, I geram, tapi I dah letih. Saya nak bagi tahu. Aduh, kenapalah mereka langsung tidak berfikir dan asyik memberi alasan itu dan ini. Saya dah cakap berkali-kali, berbuih dah. Orang kata apa, kalau orang Kedah kata dah mangli dah. Kenapa mereka pekak dan tuli telinga mereka ni nak dengar? Kita kata mereka yang punya simpanan 100,000 ke atas. Kalau di bawah yang kurang tak payahlah. Itu saya katakan mereka yang berkelayakan. Apa yang disatukan semua? Jadi keadaan begini, anda jangan bermain politik dengan rakyat. Kalau anda bekerja di Kepulauan Semalam Pekerja, bertugaslah dengan baik, nyatakan dengan baik berapa simpanannya. Ini cerita bahawa dividen banyak. Artinya ada keuntungan. Apa masalah tak boleh dikeluarkan? Rakyat tengah menderita sekarang ni, menanti dengan penuh harapan. Kenapa anda sanggup menghampakan harapan rakyat? Saudara, jadi tak laratlah sampai malam saya terjerit-jerit apa-apa. Saya bersimpati dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Barang nak gerak bercakap soal air Kepulauan Semalam Pekerja. Saya bersimpati dengan Datuk Seri Najib bercakap di Parlimen. Malam beliau disanggah, dikata inu dan ini oleh warga UMNO sendiri pun. Begitu juga Ketua Pergerakan Pemuda. Barang nak gerak bercakap, hendakkan pengeluaran. Tapi hairannya sekarang ni, saudara, api angin. Pekerja negara ni lemah tu. Sebab tu kerajaan berani buat sesuka hati. Saya bukan mengajak anda untuk melakukan demonstran dan sebagainya. Tetapi kita minta supaya pimpinan, mereka yang berada di anjung kuasa itu, prihatinlah dengan masalah rakyat. Tolong dengar masalah rakyat. Yang kita minta adalah pengeluaran wang simpanan pekerja dalam iSinar ini supaya ada sinar kehidupan bagi mereka. Matlamatnya bukan banyak, 10,000. Itu bagi mereka yang punya simpanan 100,000 ke atas. Dan kalau mereka mau mengeluarkan, kalau tak ada juga. Ada juga kalangan pekerja atau penyimpan dalam KWSP yang punya simpanan lebih daripada 200,000. Kalau mereka tak perlu, tak payah. Ini keadaannya, saudara Fazli Zulkifli, pemuda mantap, veteran terbaik. Terima kasih. Nah, saya rasalah kadang-kadang saya bosan dengan alasan demi alasan yang mereka berikan yang tidak masuk akal. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi semoga saya harapkan ada sinar lah dalam sehari dua hari ini. Kerana kabarnya ada titah. Saya tak dapat penjelasan sebab sekadar keluar dalam laman web saya, keluar dalam media sosial, saya tak boleh mengesahkan, melainkan ia disahkan oleh pihak yang mengeluarkan kenyataan tersebut. Kalau tidak nanti susah pula saya. Kalau benarlah itu berlaku, saya amat bersyukur dan tidak lagi lah kita sampai malam duk menjerit. Saya pun dah letih dah mengutarakan permasalahan rakyat ini, saudara. Baik. Saya minta maaf, saudara, kalau saudara lihat muka saya pun memang muka penuh dengan keletihan. Sebagaimana saya katakan bahawa saya sekarang ni berada di Johor Bahru. Dah jauh dah daripada Keluang pergi ke Sekijang, dari Sekijang pergi ke Muar, daripada Muar pergi ke Paguh, daripada Paguh pergi ke Batu Pahat, daripada Pahat pergi ke Parit Sulong, Parit Sulong datang ke Johor Bahru. Dari Johor Bahru semalam saya pergi ke kawasan nama tempat itulah di Kulai. Daripada Kulai saya pergi ke Kampung Kongkong. Kampung Kongkong ni di bahagian Tebrau, dan hari ini juga saya berada di Tebrau bertemu dengan calon. Akan saya beri santuni sebentar lagi, saudara. Cuma saya heran sekarang ni, saya terfikir bagaimana Menteri Tenaga Sumber Asli dia menjawab soalan dari berhubung dengan kes Faraid. Kalau kes Faraid ni rasanya Menteri Agama. Apakah Menteri Agama tidak hadir di Parlimen? Ini masalahnya. Sebab saya dengar katanya Yang Berhormat Datuk Seri Takiuddin Hassan berkata lambakan kes tentang kes Faraid. Jadi Kementerian Sumber Tenaga dan Sumber Asli mencadangkan langkah segera bagi mengatasi kes tunggakan pembahagian pusaka di negara ini. Saya agak keliru. Apakah ini di bawah kementerian yang sama atau di bawah kementerian yang berbeza? Saya tak tahu.
Cuma saya kata macam mana Kementerian Sumber Sumber Asli KETSA bercakap tentang masalah tuntutan faraid dan sebagainya. Itu sekadar yang saya dapat. Saya cuma ingin melontarkan persoalan saja, saudara. Yang perlu dijawablah menteri sebutlah ya, saudara. Saya bukan nak mengata tidak. Cuma kehairanan saya dalam saat-saat begini, saudara. Dan kemudian kita lihat isu 1MDB nampak gayanya sekarang ni bertambah kelam kabut. Sekarang dah dah berkelemuh, dah bergelut macam-macam cerita ni. Sebab dari laman media sosial Tun Carlos, dia menyatakan kenyataan terbaru SPRM membuktikan bahawa Tun Dr. Mahathir berbohong apabila dia kata dia tak tahu kes ZT. Jadi nampak gaya sekarang makin lama makin terdedah kepincangan ini. Jadi kata saudara Tun Carlos, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir secara tiba-tiba menggesa pula pihak berkuasa menyiasat dakwaan bahawa bekas Gubernur Bank Negara Zeti Akhtar Aziz dan keluarganya menerima dana daripada 1MDB. Dah jadi ke situ pula begini, saudara. Selepas kamu bicarakan Dr. Seri Najib kan, kena pula jadi mantan Gubernur Bank Negara. Jadi saya pun tak faham, saudara. Dah macam-macam. Kemudian katanya bahawa dalam tulisan saudara daripada dalam halaman My News Online pula, menurut saudara Sirajuddin Ahmad, dia kata akhirnya persoalan agak bertanya bila pula aset ZT akan dibekukan. Ini perlu juga sebab yang dikatakan terlibat juga adalah suami ZT. Jadi persoalannya bila pula, kerana pada kejadian bulan Ramadan bahawa kerajaan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir secara gelojoh dan tidak menyempat telah menghantar polis dan lori lainnya untuk menggeledah rumah mantan Perdana Menteri dalam bulan puasa. Dan sekarang ni ceritanya dah timbul cerita lain pula, saudara. Saya pun tak tahu apa nak jadi negara kita ni, saudara. Lepas satu-satu, dan cerita ini masih lagi tidak tuntas. Dan di Amerika perbicaraan berjalan, di negara kita perbicaraan berjalan, tetapi hanya seorang yang dibicarakan. Tapi di Amerika ia menyangkut soal ramai orang. Dalam soal ini kita pulangkan kepada pihak yang berwajib, iaitu khususnya mahkamah. Kita jangan campuri urusan mahkamah, saudara. Cumanya saya rasa agak terkejut juga bila Mas Emirati, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri, dia kata pihak kerajaan tidak akan mendakwa suami Zeti walaupun ada bukti money trail. Pula dah. Kononnya sebab border Singapura belum dibuka. Ini satu hal lagi. Cerita border lah, sebab hari ini kalau saya lihat Tan Sri Musa Hassan pun dah bercakap. Bekas mantan Ketua Polis Negara, dia pun menyentuh persoalan ini. Takkanlah cerita border antara Malaysia dengan Singapura yang masih ditutup, maka harta-harta milik keluarga Zeti ini tidak boleh disiasat. Ini saya rasa macam-macam lah sekarang. Sebab itulah saya katakan dalam keadaan begini, jangan kita menemplak orang, saudara. Jangan kita menuduh semelulu. Biarlah mahkamah mengambil tempatnya untuk mengadili semua kes, dan kita sebagai rakyat cinta damai, kita yang menghormati rule of law, undang-undang negara ini kita hormati, biarlah mahkamah memutuskan. Kita jangan cuba-cuba nak jadi hakim, saudara. Jangan cuba-cuba nak tunjuk kita pandai. Rob Zaini, Papa Zaini 10 KWSP, itu yang kita perjuangkan. Tak tahulah, mudah-mudahan ada sinarnya. Noriman Karab, semua pilih PKR, katanya Datuk Seri Anwar Ibrahim bersih. Betul, tetapi sekarang ni saya nak sentuh sekarang ni. Kerana dalam tulisan Saudara Sirajuddin Ahmad melalui My News Online, dia melaporkan bahawa sebagaimana yang saya katakan semalam kemarin, bahawa dari pelbagai sumber ada menyatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim sedang membuat rundingan sulit, katanya. Saya bukan kata saya, saudara. Jadi pelan mitigasi ini terpaksa dilaksanakan atau direncana demi untuk survival politik Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini saya tak tahulah ya. Kerana kata saudara ini, menurut tulisan daripada saudara Sirajuddin Ahmad, dia kata Tan Sri Muhyiddin boleh kalah teruk kali ini untuk pilihan raya negeri Johor. Misinya
nampaknya bukan demi survival rakyat Johor, tapi demi survival politiknya. Ini yang ditulis oleh beliau dan saya hanya melontarkan. Dalam keadaan sekarang ini katanya untuk survive, untuk mengatasi kemelut politik yang melanda dirinya, maka cuba diwujudkan satu jajaran baru, kerjasama antara Parti Keadilan dan Parti Pribumi Bersatu. Jika ini berlaku, saudara, kita nak tanya, apa pula pendirian warga PAS? Ini pun satu hal lagi, saudara. Apa pula pendirian daripada Parti Gerakan? Gerakan lebih dekat dengan permasalahan mereka dengan PKR di Pulau Pinang. Ini saya tak tahu. Ini saya tengok bahawa sumber memberitahu bahawa Tan Sri Muhyiddin tak, katanya bahawa beliau tidak lagi boleh bergantung kepada PAS dan Parti Gerakan. Apakah beliau sudah menolak kemampuan ahli-ahli PAS di peringkat akar umbi dengan Parti Gerakan? Sebagaimana saya katakan bahawa 2 malam lepas warga PAS bersabar bertenang. Memang mereka kecewa melihat apabila Muafakat Nasional diketepikan ataupun dikesampingkan. Yang mereka mahu adalah Pakatan Muafakat Nasional. Cuma hari ini kabarnya pula besok sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara, Tan Sri Muhyiddin telah pun memanggil menteri-menteri kabinet, semua katanya untuk mengadakan perbincangan di Pulai Johor daripada jam 9.30 pagi hingga 1 petang di Pulai Spring Resort. Jadi saya kata sebagai menteri, sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf menteri, itulah apakah ada agenda suatu, kerana kita sedang menghadapi pilihan raya di negeri Johor. Saya tak boleh mencelah, tak boleh mengatakan apa-apa, cuma saya melaporkan apa sedang berlaku. Saudara kru-kru PAS tu apa ada hal janji dapat janji. Saya tidak mahu untuk menjatuhkan hukuman saudara kru-kru. Cuma saya bersimpati dengan teman-teman kita yang dulu bersama-sama kita berdakap-dakapan. Kita mengalirkan air mata melihat terjalinnya ukhuwah antara warga PAS dan UMNO. Dan hari ini di peringkat akar umbi masih lagi mengharapkan agar ukhuwah itu dapat diperteguhkan. Tapi malangnya pimpinan di atas tidak mendengar. Sebab itu hari ini kita melihat mereka masih lagi mahu menyantuni Perikatan Nasional. Kalau mereka PAS masih dengan Perikatan Nasional, UMNO tak boleh terima. Itu keadaannya. Itu yang saya harus nyatakan kepada saudara. Dan dalam keadaan sekarang ni jajaran bayangan 2 presiden ni kabarnya sudah macam seorang terdesak lah. Kerana nasib PKR dan PBN, Parti Pribumi Bersatu ni ibaratkan macam bom nak meletup ni. Apabila sejurus saja pilihan raya negeri pada malam 12 Mac nanti, besar kemungkinan saya kalau Parti Pribumi ataupun Perikatan Nasional kalah, maka tentulah parti tersebut hilang sama sekali sokongan daripada warga bangsa Johor khususnya dan rakyat di seluruh negara. Begitu juga dengan Parti Keadilan. Jika sesuatu berlaku sebagaimana berlaku di Melaka, maka tentulah rencatan kemantapan Parti Keadilan ini akan berhadapan dengan suasana yang tidak begitu menyenangkan, khususnya pada tubuh badan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana dalam pilihan raya di Melaka mereka menyalahkan beliau, maka pilihan raya di Sarawak turut disalahkan pada beliau. Dan seandainya di Johor pun Pakatan Harapan mengalami nasib yang malang, maka beliau akan dipersalahkan. Dan kali ini Parti Keadilan bertanding atas tiket keadilan. Dia tidak bertanding atas tiket Pakatan Harapan. Sedangkan Parti DAP dan juga Parti Amanah mereka bertanding di bawah lambang Pakatan Harapan. Ini yang saya katakan bahawa sudah ada bibit-bibit perpecahan yang melanda Pakatan Harapan, yang melanda Perikatan Nasional. Kerana kalau saudara lihat tadi saya tengok ada gambar orang kirim pada saya, ada calon mereka yang cuba berkempen, perayu-perayu undi hantar face mark kepada seorang peniaga di pasar. Dia bagi face mark itu gambarnya lambang Parti Pejuang. Saya terus terang peniaga sebut, dia kata tak payah, saya tak mahu. Jadi artinya rakyat Johor hari ini mereka sudah pun menyatakan pendirian mereka secara jelas dan tuntas. Tidak lagi orang kata sembunyi-sembunyi, saudara. Dan hari ini walaupun pertembungan di antara PKR dan Pakatan Harapan cuba dielakkan, namun
dalam keadaan saat ini, banyak warga Pakatan Harapan, ahli-ahli Parti Keadilan sudah merasakan bahawa ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah gagal untuk menahan kemarahan Parti Muda yang dilihat lebih selesa di Don Lakin. Jadi maka Pakatan Harapan dan Anwar yang dikatakan sedang bergolak itu adalah benar. Sebab bukan itu saja, saudara. Ia juga berlaku di kawasan Parlimen Tiram. Itu di Puteri Wangsa. Di Puteri Wangsa macam mana yang saya jelaskan siang tadi. Bagai nak geraklah ketua wanitanya, Sayap Wanita Keadilan mengatakan bahawa itu adalah kursi mereka, kursi milik Perikatan Nasional Keadilan. Tetapi dihadiahkan bagai memberi hadiah di atas dulang emas kepada Parti Muda. Ini tentulah merobekkan hati warga Parti Keadilan di kawasan Puteri Wangsa. Sebab itu dalam pertandingan itu nanti kita akan melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 calon akan bertanding. Dan mereka sudah menzahirkan rasa yang tidak senang dengan tindakan tersebut. Saya rasa Muda dalam keadaan rada yang amat bahaya dalam pilihan kali ini. Saya cakap terus terang, besar kemungkinan di beberapa kawasan pilihan raya, Muda bakal mengalami hilang wang pertaruhan. Kita tengoklah nanti resultnya pada bulan 12 Mac nanti. Nanti anak-anak muda marah kat saya, maki saya pula. Tapi dapatan saya bahawa Parti Muda hilang grit, hilang sokongan daripada warga Johor. Kerana yang anak-anak muda, undi anak-anak muda cuma ada 64% saja. Bukan tinggi mana pun. Itulah keadaannya. Jadi sekarang ni separuh kedua dah bermula JDT. Sekarang ni pertandingan bola sepak. Johor Darul Takzin. Tak tahu dia menentang pasukan mana, saya tak tahu secara. Kita mengharapkan bahawa biasa Johor Darul Takzin ni dia selalunya adalah menguasai bola sepak. Jadi dalam keadaan begini saya melihat dapatan saya, kesan daripada itu di AP pun sekarang ni semakin gentar. Saya dipahamkan, saya diberitahu bahawa di AP kini cukup amat terdesak kerana mereka terasak dan amat takut kerana kehadiran Datuk Seri Najib mendapat sokongan begitu hebat. Ini realitinya. Sebab itu sekarang ni macam-macam lah lontaran kata-kata, lontaran penghinaan dilontarkan Datuk Seri Najib yang tak bertanding pun. Jadi malahan, saudara, Ketua Pergerakan Pemuda DAP Johor iaitu Liu Chin Tong, kita terkejut. Jadi kerana mereka amat takut dengan kehadiran sokongan kepada UMNO Barisan Nasional, jadi mereka sudah pun mengeluarkan kenyataan yang agak kurang sopan. Saya harap bahawa pimpinan dalam DAP ni bertenang, jangan cari pasal dengan pemuda UMNO. Kerana bila dia kata bahawa Ketua Pemuda DAP menggelar, beliau sebagai Ketua Pakatan Harapan, tiba-tiba saja dia kata UMNO itu parti celaka. Apa dosa UMNO? Anda boleh maki pemimpin UMNO, saya tak marah. Tapi bila anda kata UMNO parti celaka, anda ini parti apa? Saya belum pernah pun mengatakan parti itu parti ini dan sebagainya, tidak. Tapi janganlah. So saya harap warga Johor perlu ingat, UMNO yang dinomatkan di Johor ini, di bumi Johor ini sudah dihina oleh Ketua Pergerakan Pemuda. Ya, kalaupun mahu menangani hati pengundi, kenapa mesti dihamburkan kenyataan sebegitu biadab? Saya khawatir kerana ini akan di-retaliate ataupun dibalas oleh Pergerakan Pemuda UMNO. Setara. Jadi saya rasalah gelombang Barisan Nasional saya lihat di Johor ini begitu kuat. Ini dapatan saya. Saya jangan marah dengan saya. Bukan saya nak membodik, bukan saya nak berkempen, tidak. Saudara Ahmad Bak, Datuk kena adil, bukan ahli nujum. Siapa menang, siapa kalah kemudian tu. Betul, saya bersetuju. Tapi saya katakan bahawa sekarang ni saya melihat gelombangnya. Sebab kempen-kempen daripada parti DAP tidak mendapat tempat. Kempen-kempen ini berdasar pada kempen, saudara. Malahan ada juga, kalau saya sebut orang marah kat saya. Ada satu tempat tu pengempennya berdiri 1 jam. Yang hadirnya cuma 15 orang saja. Itu pun di kalangan pekerja-pekerja parti sebut. Kalau saya sebut parti itu, anda marah pada saya. Saya bukan nak menghina parti anda, tidak.
Saya jauh sekali nak menyebut parti sebagaimana keceluparan ketua pemuda di AP Johor yang mengatakan parti UMNO celaka ini. Saya rasa mereka lebih celaka lagi. Ini memang kalau orang begini bagi saya anak apa anak sial 7 ketun. Itulah yang saya boleh katakan saya. Jadi saya haraplah warga PAS, peringkat akar umbi sabar. Jangan sebab saya nampak khususnya macam mana di Batu Pahat. Sudah ada surat saudara yang diedarkan. Jadi tapi sebelum itu saudara, saya melihat juga malahan media. Ini bukan sekataan saya, bukan kenyataan saya. Malahan media Cina, akhbar daripada bahasa Cina turut meramalkan bahawa Barisan Nasional akan menang. Kerana kenyataan daripada lidah pengarang Akbar Sinchiu, dia meramalkan bahawa UMNO bakal memenangi pilihan raya secara bergaya. Cuma persoalannya, mampukah UMNO Barisan Nasional mengulangi kejayaan di Melaka? Itu persoalannya. Malahan Akbar sebut turut meramalkan bahawa pengundi bukan Melayu. Itu warga Cina dan India dilihat sudah sebulat suara untuk kembali bangkit memberi sokongan kepada calon UMNO Barisan Nasional. Ini bukan kenyataan saya, saudara. That is not my statement. Ini adalah kenyataan daripada lidah pengarang Akbar Sinchiu. Saya jangan marah. Saya cuma memberi pencerahan. Jadi kalau anda, saya bukan takbur. Jadi saya harap kali ini, kalau orang kata UMNO kali ini tabur duit, memang UMNO tidak mempunyai wang. Saya kadang-kadang kesian. Saya tengok ini calon-calon yang bertanding kali ini tak semeriah dulu. Orang kata tak semoncah dulu menggunakan ada duit. Tak adalah sekarang ni. Secara berbelanja seala kadar saja. Sebab wang UMNO pun masih ada yang dia bekukan. Jadi UMNO bukan macam dulu. Dan UMNO bukan parti yang dominan dalam kerajaan. Ini keadaannya. Jadi sekarang ni Noreda Kamarudin sekarang ni apa lagi? Pakatan Rakaban nak temerang apa lagi? Jadi dan sebab itu saya lihat sekarang ni cara mereka berkempen tidak lagi kempennya bercorak untuk menjanjikan sesuatu untuk pembangunan. Malahan apa yang dibuat pun diulang balik, macam pemberian air percuma, itu memang dah ada, tapi yang lain tak nampak selain daripada maki hamun. Cuma saya harap bahawa agar warga UMNO, peringkat akar umbi, pimpinan UMNO tidak terperangkap dengan percaturan tersebut, kerana maki hamun itu bukan budaya kita. Kita orang Melayu. Jadi begitu juga saya harap jadi Saudara Yusof Hashim, jangan kita maki hamun, tak baik. Kita santun. Kalau kita rasa tak bersetuju, cakaplah saya tak bersetuju. Alasan saya 1, 2, 3. Tapi bila tuduh UMNO ni parti korup, UMNO itu apakah kita ini peguam, apakah kita ni hakim? Jadi biarlah, saya katakan berkali-kali saya cakap, biar mahkamah take its course secara. Malahan sekarang ni lebih teruk lagi sekarang ni, saya melihat Dr. Mahathir pula berbalah dengan Muhyiddin. Pula dah. Dalam satu kenyataannya, Dr. Mahathir dia kata dia telah mengingatkan Tasimuddin bahawa bekerjasama dengan kleptokrat dan kluster ini mahkamah ibarat menunggang harimau, dan dia akhirnya akan dibaham. Ini kerana bahawa waktu dalam langkah Sheraton, Tasimuddin dilihat baik dengan UMNO. Sebagaimana saya katakan, UMNO bukan berbaik kerana untuk menyokong kita mahu diadakan pilihan raya. Itu saja. Tapi apabila istana minta supaya kita menangguhkan tuntutan diadakan pilihan raya, UMNO mengatakan kita nak sampai bulan Ogos tahun lalu. Jadi Dr. Mahathir dia kata jangan berbaik dengan UMNO, kerana parti UMNO adalah parti kleptokrat. Jadi kalau anda berbaik dengan mereka, ibarat anda menunggang harimau, maka kini anda dibaham. Jadi sekarang ni Dr. Mahathir dah templak dengan Tasimuddin. Mungkin kerana itu adanya jajaran baru yang disebut-sebut kononnya bahawa ada usaha untuk satu siri perdamaian antara kumpulan Tasimuddin dengan penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya rasa pun ini sukar untuk saya percaya. Saudara Fakri Sani, kalau nak maki hamun, saya sebab itu saya kata tadi, jangan maki hamun. Saya memberi penjelasan apa yang saya lihat.
tidak terlintas di hati saya untuk berkempen. Saya cakap terus terang, saudara. Bagaimana saya nak menafikan macam di Keluang. Macam mana pengaruh Datuk Azizah Syed Zain yang begitu lama berakar umbi di situ. Dan saya melihat, dan di suasana di situ, saya melihat banyak kedai-kedai yang ditutup. Jadi saya berbual dengan peniaga-peniaga. Mereka mengatakan kali ini mereka tidak akan memberi sokongan langsung kepada Pakatan Harapan dan Pakatan Nasional apabila mereka merasakan perniagaan mereka terjejas. Begitu juga bila saya pergi ke Keluang. Walaupun di kawasan itu calon dia turunkanlah calon daripada MIC. Bukan anak tempatan pun. Tapi pengundi-pengundi mengharapkan bahawa mereka kali ini kerana mereka merasakan keyakinan untuk bernaung kembali di bawah payung Barisan Nasional. Itu kenyataan mereka. Saya tak boleh nak kata apa, saudara. Jadi harun-harun kerana pemimpin yang khianat, orang-orang Melayu pecah belah. Ini benar. Ini yang cuba saya santuni. Sebab itu tiap malam saya mengatakan kita tak mahu adanya pemimpin yang sebegitu. Kita mengharapkan agar hadirnya pemimpin yang ikhlas. Yang lain tak ada adalah membela demi untuk survival bangsa kita. Saudara Ahmad Yusof Ahmad, gangguan belakang tabik. Saudara, saya cakap terus terang, saya membuat live ni di lobi hotel. Yalah, ini saudara, live ini adalah live marhain. Saya tidak ada studio. Saya tidak mempunyai kamera yang canggih. Saya buat di lobi hotel. Jadi ada anak-anak bermain semua, dengarlah, tak apalah. Tapi saya harap walaupun mereka terjerit-jerit pun saudara dengar jugalah. Nak buat macam mana saudara? Saya bukanlah orang yang mempunyai kekayaan melampau ruah. Saya buat live ini semata-mata atas kesedaran. Itu pun kena maki juga. Itu pun ditomah macam-macam juga. Nak buat macam mana saudara? Jadi saya harap saudara fahamlah. Jadi Saudara Rosman Idris tiada kehebatan PN, PH maupun keluarga Malaysia memerintah dan menerajai negara ini berbanding Barisan Nasional berteras ke UMNO. Itu kenyataan realiti saudara. Jadi saudara bila kata ada gangguan itu, memang saya tidak nafikan anak-anak berlari. Takkan kita nak marah. Label anak cucu-cucu kita, mereka suka bermain di sini. Sebab itu saya katakan saya live daripada hotel KSL ni, hotelnya okey. Ramai orang duduk sini. Jadi anak-anak bermain, berlari. Jadi saya harap tidak ada gangguan dalam live saya ini. Saudara boleh dengar dengan jelas. Itu saja. Ya saudara. Ini live rakyat marhain saudara. Tidak ada studio. Orang lain dia mempunyai studio yang cantik, yang canggih. Saya yakin bagi saya bukan kecanggihan itu. Yang pentinglah pengisian. Apa yang disampaikan. Saudara Ikhwan Yaakob, Istana Selangor buat keputusan betul, gantung darjat kekebasan Najib Rosman. Itu juga kita pulang pada istana. Saya tak campur. Memang ada laporan saya dengar, saya dapat, tapi bagi saya lah sesuatu yang sebegitu. Bukan cara kita berpolitik saya. Jadi bagi saya, yang saya marah apabila pemimpin saat Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, haus, tangannya dikucup. Tapi bila dah tak ada kuasa, mereka mengenepikan begitu saja. Dan saya khawatir bahawa nasib ini jugalah yang akan dialami oleh sahabat saya, Datuk Ismail Sabri. Sekarang ni beliau disanjung. Sekarang ni apa saja cakap beliau dipuji dan dipuja. Tetapi andainya beliau tiada kuasa nanti, beliau juga akan dimaki hamun. Itu yang saya sedihkan. Macam mana saya katakan dulu, bahawa Perikatan Nasional, Parti Peribumi Bersatu ni, live-nya, bahawa mereka kuat di saat Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Bila Tan Sri Muhyiddin tidak lagi jadi Perdana Menteri, sokongan hilang. Ini realiti kehidupan politik. Berbeza dengan UMNO. UMNO dia ada akar umbi. Dia ada cawangan-cawangannya yang tidak gentar, yang mereka tetap setia. Sebab itu kenyataan yang dibuat oleh UMNO, dia kata, kita kalah, kita tetap setia. Kita menang, kita bersyukur. Itu sahaja saudara. Jadi saya harap kita fahamlah. Dan saya menerima kiriman ni daripada saudara Syahrul. Agak menarik. Kata saudara Syahrul, dia kata sejarah perjalanan politik UMNO Barisan Nasional ni sama seperti parti di LDP, Liberal Democratic Party di Jepun. LDP yang memerintah Jepun selama 55 tahun selepas Perang Dunia Kedua, akhirnya selepas 55 tahun tumbang. Parti itu tumbang di tangan parti DJP, Democratic Party of Japan, pada tahun 2009. Tapi akhirnya LDP kembali pada 2012. Sehingga saat ini, setelah rakyat Jepun merasakan bahawa selama ini mereka telah ditipu.
mereka telah diperdaya oleh pimpinan daripada Democratic Party of Japan yang hanya menjual igawan mimpi. Itu keadaannya. Jadi kita sekarang ni akan menghadapi, saya rasa keadaannya seperti yang sama. Sebab rakyat dapat melihat dua kepimpinan. Sebab itu saya katakan saudara bolehlah saudara kata macam-macam pada Zaid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Saudara, saya nak bagi tahu terus terang. Walaupun tanpa mempunyai kuasa sebagai Perdana Menteri, beliau bukan menteri, tapi dua Perdana Menteri tumbang di saat beliau menjadi Presiden UMNO. Ini realiti, saudara jangan marah dengan saya. Saya harus memberi pencerahan, ini realitinya. Belum pernah berlaku seorang Perdana Menteri tumbang di tangan parti yang dipimpin oleh orang yang bukan ada jawatan. Orang yang tak ada apa-apa. Okeylah saudara kata dia kluster mahkamah, saudara boleh tuduh mengatakan bahawa dia tidak mempunyai jawatan dan dia bukan apa menteri pun. Tetapi di saat beliau menerajui UMNO, dua Perdana Menteri tumbang. Itu jelas. Jangan saudara nak marah. Jadi terima kasih saudara sahabat Abu Samah, jangan patah semangat. Saya tak pernah patah semangat. Cuma saya katakan bahawa saya dalam keletihan begini, cuma saya membuat live saya ini di kawasan iaitu di lobi hotel. Ini adalah, sebab saya katakan ini laman Marhain. Saudara, laman Marhain lain tak ada memberi pencerahan supaya warga kita berinformasi. Itu saja saudara. Saudara Daniel Hakim, Bapa Habrak ni setia bodoh dengan pemimpin yang penyaman, perompak, penyangak, makan rasuah. Saudara Daniel Hakim, saya nak bagi tahu pada saudara. Berkali-kali saya katakan, apakah saudara seorang hakim? Memang nama saudara Daniel Hakim. Tapi saya kata, biarlah persoalan undang-undang ini diputuskan oleh mahkamah, bukan kita. Bagaimana tiba-tiba mahkamah nanti memutuskan tak sebegitu? Bila mahkamah membebaskan, nak letak muka kita kat mana, brother? Sebab itu saya ambil keputusan, saya mengambil pendirian, saya tidak akan membicarakan soal-soal yang berada dalam mahkamah. Saudara Zamzuri, sabar. Jangan maki orang. Kita dah marah ni dengan pula DAP kata UMNO pelaka. Jangan kita sama kita pula berbalah. Jangan. Saya minta agar teman-teman yang melayari halaman saya ini berbicaralah sebaik mungkin. Kan saya katakan bahawa kita adalah warga cinta damai. Saya berserulah pada saudara. Saya letih pun saya akan bagi pencerahan. Tapi kalau dengan tak setuju, kita mesti pegang prinsip we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau saya ada fakta, lontarkan. Tapi terus tuduh penyamun. Kita bukan hakim. Kes masih lagi dibicarakan di mahkamah. Fakta saya di saat Datuk Zaid Hamidi menjadi Presiden UMNO yang tidak apa-apa jawatan. Sebagai Presiden UMNO tak ada jawatan menteri, tak ada jawatan apa-apa. Tetapi dua Perdana Menteri tumbang. Kebetulannya kita ada 3 Perdana Menteri dalam pilihan raya sekali. Ini gambaran yang perlu saya jelaskan saudara supaya kita faham, oh begitu keadaannya. Jadi saudara jangan marah pada saya. Saya menyatakan fakta. Lebih tak ada saudara. Sebab itu saya juga menyantuni kenyataan saudara Syam Jalil. Apa kata Syam? Dia kata angkar umbi UMNO sekarang ni mahu bahawa selepas pilihan raya Johor ni agar diadakan pilihan raya dengan segera. Ini memang jelas saudara. Ini jelas keputusan Perhimpunan Agung UMNO, keputusan UMNO, keputusan Majlis Tinggi UMNO. Cuma yang saya hairan bila saya katakan semalam saya mendengar kenyataan Datuk Siti Tajuddin. Sebab dia kata adanya Little Napoleon dalam kabinet, bahawa sekarang ni kenapa nak diadakan pilihan raya lebih secepat. Sedangkan dia ahli Majlis Tinggi UMNO. Saya hairan macam mana pula orang menjadi ahli Majlis Tinggi UMNO yang mengetahui apa kehendak UMNO boleh menafikan kehendak parti. Jadi kalau begini rasanya, kalau seandainya Presiden parti tidak lagi menurunkan beliau bertanding akan datang, jangan salahkan parti. Kerana anda sudah menyanggah. Saudara, saya nak bagi tahu pada anda, saya terus terang, bahawa UMNO mahu pilihan raya. Sebab kita nak selesaikan masalah. Dah lama sangat, dah masuk 4 tahun. Selagi tidak ada kestabilan politik. Soalnya bila diadakan pilihan raya, macam di Johor ini. Siapa saja nak perintah, terpulang. Kalau rakyat Johor memutuskan Johor ini diperintah oleh Perikatan Nasional, biarkanlah. Ataupun kalau rakyat Johor memilih Pakatan Harapan, biarkanlah. Ataupun rakyat Johor memilih UMNO Barisan Nasional, sokonglah. Itu saja, lebih tak ada. Supaya ada kestabilan. Jangan lagi sekerat sana, sekerat sini yang tidak dapat membuat dasar
belasan negeri. Begitu juga di Kuala Lumpur. Anjung Seri Perdana memerlukan seorang Perdana Menteri yang mantap, yang mempunyai sokongan sepenuhnya. Kalaupun tidak sepenuhnya tetapi ada majoriti. Hari ini Perdana Menteri kita benar datang daripada UMNO. Beliau lah naib Presiden UMNO. Tetapi jawatan itu teramat rapuh. Kalaulah parti BM tarik sokongan, terterap. Kalau PAS 18 orang tak sokong pun terterap. Uyuk berada. Ini realiti. Jadi sebab itu UMNO merasakan yang terbaiknya kita adakan pilihan raya umum. Biarlah rakyat kita pulangkan kembali kuasa ini kepada rakyat. Tidak lebih daripada itu. Kita bukan nak minta supaya rakyat sokonglah UMNO. Tidak. Kita pulang kepada rakyat untuk mereka membuat keputusan. UMNO Barisan Nasional parti yang mengamalkan sistem demokrasi. Tak lebih daripada itu. Dan selalu saya katakan dalam amalan demokrasi, game of the numbers is most important. Jumlah angka itu paling penting. Saya kena ingat. Sebab itu macam di Johor ini, the game of the number penting. Kalau di Johor ini masih lagi dalam keadaan kedudukan 27-28, macam mana nak tabir negeri? Saudara Muhammad Johari, majoriti orang Johor, wong Johor. Saya orang Perak, brother. Jadi kita tak boleh kata majoritinya orang Johor, tak baik begitu. Secara kita adalah warga bangsa cinta damai. Tersyuk cai-cai dah merapu. Pulanglah mereka saudara. Saya semua menyantuni kehendak saudara Syam Jalil yang bagi saya ada faktanya apabila kita perlu mengadakan pilihan raya umum seusai selepas sejuhur ini. Dulu pun saya bercakap itu yang terbaik. Kita pulangkanlah. Cuma hari ini saudara yang terkini. Dalam pilihan raya kali ini saya nampak Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Labis. Kabarnya kerana beliau kecewa terhadap kepimpinan, maka dia bersama dengan anggota jawatankuasanya telah pun meninggalkan Parti Pribumi Bersatu dan menyertai kembali pada UMNO. Tak ada masalah, kita menerima kembali mereka yang keluar. Begitu juga kabarnya di Mersing. Jadi sekarang ini musim pilihan raya ni, musim melompat dan saya amat mengharapkan agar pimpinan UMNO tidak tidak menerima kata-kata ini untuk didewakan. Kita terima mereka seadanya. Jangan pula kita kena terima mereka ibarat sirih pulang ke ganggang. Kita kena sambut mereka, raikan kepulangan. Itu bukan begitu, saudara. Mereka nak kembali, silakan. Tak ada masalah. Dulu kamu keluar dari parti kita, kamu menyertai parti lain, terpulang. Bila nak balik sini, tapi ikut barisan. Nama lagi UMNO Barisan Nasional. Ikut barisan lah. Balik-balik sebulan kepada UMNO, nombornya yang terakhir lah. Jangan pula aku nak jadi calon, jangan pula aku nombor 1, jangan pula aku jadi pemimpin. Ini tak boleh, saudara. Warga UMNO adalah juga tahap-tahap kesabaran mereka. Jepang macam mana orang tak maki tu, kalau nak PRU 15, desaklah Perdana Menteri itu. Kan dari UMNO. Kalau betul lah UMNO nak buat PRU 15. Memang benar. Memang benar, tidak ada mat betul saya. Terjumpa hari ini kalau UMNO terus tarik sokongan sebagainya, orang akan kata nanti UMNO ni gila kuasa lagi. Di Melaka yang buat PL orang UMNO. Dia keluar daripada parti dan akhirnya terpaksa pilihan raya. Di Johor saat UMNO menteri besarnya mentadbir, tapi kerana kedudukan yang begitu rapuh sangat-sangat, yang tidak lagi beliau rela untuk menagih atau mengemis simpati daripada pembangkang, maka dipulangkan balik pada rakyat. Itu saja, tak lebih daripada itu, saudara. Jadi Jepang, UMNO memang benar, Perdana Menteri daripada UMNO, tapi beliau tidak mempunyai kuasa mutlak. Saya dengar sendiri. Semalam, kemarin saya dah cakap bahawa apa kata Tan Sri Muhyiddin, seandainya Datuk Ismail Sabri nak mengadakan pilihan raya umum, beliau mesti berunding terlebih dahulu dengan PBM. Saya dengar tak itu? Mungkin saya tak tahu apa ada perjanjian antara Perdana Menteri dengan beliau. Saya tak tahu. Jadi itu keadaannya. Ya, saudara Zulfaqar Yusof, untuk anak-anak akhir zaman ni, saya gini je, kalaupun mereka tidak bersopan, kita didik mereka. Sabda junjungan kita orang tua ni kena menyayangi mereka. Kita didik mereka dengan kasih sayang. Dan semoga mereka ini ada sedikit kesedaran. Saya tahu kadang-kadang mereka menyokong itu kerana terpengaruh. Mendengar itu, mendengar ini. Sedangkan mereka melihat, macam saya katakan, saya pergi ke bahagian
Tebrau semalam berjumpa dengan anak muda, dan mereka menyatakan mereka tidak ada pekerjaan. Baru mereka sedar bahawa kehidupan mereka macam mana. Dan memanglah bukan hanya kerana UMNO semata-mata, tetapi juga kedudukan ekonomi. Dan tadi saya berhubung bahawa saya berjumpa dengan calon Puteriwangsa. Beliau menyatakan bahawa yang paling penting kerana saat ini, kerana calon Puteriwangsa ini daripada MCA, dia orang meniaga. Dia mengatakan bahawa Johor ini amat dahagakan pelaburan ataupun kehadiran ahli-ahli perniagaan daripada Singapura. Kalau pintu masih tertutup, suasana masih tak stabil, mereka tak datang, maka kesannya dialami oleh warga Johor itu sendiri. Saudara Norida Kamurin, yes, no way, dia angkat lagi pengkhianat. Nah, tidak. Saya juga tidak setuju. Saya bersetuju dengan saudara Puan Norida Kamuruddin. Saya juga tidak bersetuju. Untuk mereka ni nak masuk balik, nak diangkat yang pemimpin, tak payah. Lompat-melompat ni cukup. Kita tak panggang dia, buat sate dah cukup baik. Saudara, cuma sekali lagi saya katakan bahawa apa yang berlaku waktu pertemuan saya dengan calon daripada Puteriwangsa tadi, beliau ahli perniagaan dan keturunan Cina. Dan inilah yang dialami oleh warga masyarakat Cina di Johor. Mereka kecewa yang amat sangat. Jadi saudara daripada parti-parti lain jangan marah dengan saya. Saudara carilah ini dapatan saudara dan nyatakan pula siapa yang saudara jumpa. Di kecawangan mana, di kawasan mana, nyatakan. Sebab saya pergi, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. So saya katakan, bila saya berada di Tangkak, kedai di Tangkak ada 7-8 buah yang terbuka. Yang lain tutup serapat-rapatnya. Jadi bila saya minum air kelapa, nyonya tu beritahu, "Haya, ini kali susah berniaga pun susah." Sebab saya makan minum air kelapa di Kuala Lumpur, sebutir air kelapa RM5. Saya kata, kenapa murahnya? RM2.50. Ayah, RM2.50 pun cukup Sekarang banyak susah. Apa had ini tak tahulah. Politik. Jadi maknya jual kelapa pun bersungut. Politik. Begitu juga bila saya singgah di kawasan Bukit Gambir. Memang di kawasan kawasan Paguh, ada satu bandar baru rupanya saya terkejut. Sebesar-besar kawasan dan pusat universiti. Tapi sepi dan malap kerana ekonomi yang teruk. Sebab itu warga bangsa Johor melihat bahawa ini kesannya apabila ketiadaan kestabilan politik. Sebab itu mereka mahu untuk membuat keputusan yang jelas supaya Johor diperintah oleh parti yang benar-benar mantap sokongannya. Sebab itu saya jangan marah dengan saya. Saya Ahmad Ramli, ilek, poci, sembang kari saja. Kita pemuda UMNO dengan bosku. Terpulanglah saudara. Saya tak kisah. Sebab saya kata, saudara nak marah ketua pemuda, marah. Saudara nak marah bosku, marah. Saudara nak marah dengan Presiden UMNO, marah. Tapi jangan sentuh parti saya. Itu prinsip kita. Saudara Imran Masara, PBM cakap bukan main besar. Bukan PBM, pemimpin PBM cakap bukan main besar lagi. Dia sendiri tidak malu ajak berubah parlimen, takut tidak berani jatuh sendiri. Nah, saya dah kata jangan kita kata parti, kita kata pimpinan mereka. Okey saudara, sebagaimana pesanan saudara Azwan Razak, esok kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berhujung minggu.